Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah ikatan pada lidahku. Yafqahu qawli, baguskanlah perkataanku. Apa khabar saudara penonton sekalian? Macam mana dengan puasa kita? Alhamdulillah, nampak letih je. Sabar, ini ujian kepada kita. Ujian untuk kita mendapat syurga melalui pintu Ar-Rayyan, iaitulah pintu bagi orang-orang yang berpuasa. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak berkongsi dengan anda sekalian tentang satu hadis daripada Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seseorang itu jika dia tidak kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Masya Allah. Hadis ini biasa kita dengar. Dan hadis ini begitu menusuk kalbu kerana dimulai dengan la yu'min, tidak beriman. Maknanya tidak beriman ini bukan bermakna kafir, tetapi tidak sempurna keimanan seseorang. Tidak bagus keimanannya jika dia sombong diri, tidak sayang ataupun pentingkan diri sendiri. Aku, engkau. Hidup aku, hidup kamu, hidup kamu. Tidak. Tetapi Islam agama hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah Ta'ala dan hubungan sesama manusia. Ya, kita hidup adalah dalam keadaan berkomuniti. Kita dilahirkan berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berlatar belakang berbeza. Tujuannya adalah untuk kasih mengasihi antara satu sama lain. Kalau Allah Ta'ala nak buat kita satu bangsa, boleh. Satu bahasa pun boleh. Semua jadi orang Melayu satu dunia. Seronok tak? Tak seronok juga kan? Tapi apabila ada bahasa, ada berbeza menyebabkan kehidupan ini seronok. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Allah Ta'ala jadikan kita semua ini lelaki dan perempuan. Kemudian syu'uba, puak-puak berbangsa-bangsa. Lain-lain. Kita tengok kita orang Melayu, Masya Allah. Walaupun Melayu, cakap bahasa Melayu, tapi bila sebutan bercakap, logatnya berbeza walaupun bangsa Melayu. Akhirnya Allah Ta'ala tutup ayat itu, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sebaik-baik kita semua adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Salah satu ciri-ciri orang bertakwa, dia kasih kepada orang lain, dia sayang kepada orang lain sebagaimana dia sayang kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat, semuanya berbeza. Ada orang dapat lebih, ada orang dapat sikit. Ada orang diberikan kekayaan, ada orang diberi kemiskinan. Kalau fikir logik kita, tak adil lah Allah. Kenapa dia dapat lebih? Kenapa dia dapat kurang? Kenapa dia jadi director? Saya jadi cameraman sahaja. Kenapa tak semua jadi director? Kalau semua jadi pengarah, siapa pula nak jadi penceramah? Sebab itu Allah Ta'ala buat kemahiran berbeza-beza. Tujuannya apa? Lengkap melengkapi. Tuan-tuan, bayangkan kalau Allah bagi semua nikmat yang sama. Katakanlah semalam kita semua dapat 1 juta. Bayang? Esok hari Isnin, contoh hari bekerja, kita nak pergi kerja, baru dapat 1 juta. Wah, naik kereta pergi nak beli nasi lemak dekat Makcik Jah tepi jalan. Tengok-tengok Makcik Jah tak menjual lagi ni. Mana pula Cik Jah ni tak menjual ke hari ni? Buat apa dia nak menjual? Semalam dia pun dapat 1 juta. Tak ada nak menjualnya. Kita pun pergi kat Petronas nak isi minyak. Tengok Bangladesh yang isi minyak, dah tak ada. Pergi mana? Dia pun dah dapat 1 juta semalam. Buat apa nak isi minyak lagi? Dia pun dah belayar balik ke Bangladesh. Masya Allah. Kalau Allah Ta'ala buat semua rezeki yang sama, hara dunia ini. Sebab itu Allah ada bagi lebih,
Allah ada bagi kurang. Tujuannya apa? Kasih mengasihi. Yang Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, bantulah kepada yang miskin. Yang miskin mendoakan si kaya. Maka inilah ekosistem ekonomi Islam yang sempurna. Kaya membantu miskin, miskin mendoakan si kaya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala seimbangkan dunia ini atas nama kasih mengasihi antara satu sama lain. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkasih sayang ini dianjurkan di dalam Islam. Saya teringat lagu Nada Murni, dia pernah sebut, marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganjurkan kita supaya kasih mengasihi antara satu sama lain. Tambah bulan Ramadan Al-Mubarak, kita dianjurkan bersedekah. Kita tengok orang dulu-dulu kalau di kampung-kampung, masuk bulan Ramadan, mereka berkejar-kejar, berlumba-lumba untuk bersedekah. Walaupun mereka ni miskin ataupun hidup sederhana, tapi tetap nak bersedekah. Saya ingat waktu di kampung-kampung, mereka petang-petang akan bertukar-tukar juadah. Mak saya pun begitu juga, biasa sahaja. Tapi bila petang-petang, dia akan buat kuih. Bila buat kuih, dia letak dalam piring, dia minta hantar ke jiran-jiran. Jadi kita waktu budak-budak dulu, ambillah piring dalam kuih, pergi bagi rumah jiran. Sampai rumah jiran, ada satu skrip yang wajib kena sebut. Cik, mak bagi kuih, pinggan nak balik. Tu skrip dia. Apa maksud dia tu? Balaslah balik. Akhirnya tuan rumah kadang-kadang letak tin susu, letak gula, apa sajalah dia nak balas kiriman sedekah tersebut. Ini orang dulu-dulu. Sebab itu orang dulu, mereka kurang ilmu tapi banyak amal. Tapi orang sekarang ni banyak ilmu, kurang amal, bergaduh banyak. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena ambil sifat bulan Ramadan, banyakkan bersedekah. Kerana sedekah ini adalah anjuran Nabi, sebab Nabi banyak bersedekah dalam bulan Ramadan dan Nabi laju bersedekah seumpama angin yang menghembus. Nabi sangat laju dan juga banyak bersedekah di bulan Ramadan. Sebab itu kita bersedekah tanda kita kasih kepada sahabat, jiran, tetangga kita. Oleh sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, eloklah kita cari kesempatan untuk kita bersedekah, berinfak dan berwakaf di dalam bulan Ramadan ini. Caranya bagaimana? Ini yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni, iaitu saya dapat tahu ada satu masjid yang sedang dalam pembinaan. Saya tengok, Masya Allah, tempatnya bagus sekali. Masyarakat begitu mendambakan ada satu tempat mereka beribadah kepada Allah. Di mana? Iaitu di Kajang Selangor ataupun lebih khusus di Alam Sari, iaitu Masjid Baitur Rahman. Eloklah kita ambil kesempatan untuk kita berinfak, berwakaf dalam pembinaan Masjid Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ketenangan, kegembiraan dan kerahmatan kepada kita semua. Jom bersedekah ataupun berwakaflah segera. Bila lagi? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang.